like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari teknik menjawab Sains SPM KSSM kertas 2 bahagian A. Ini adalah untuk set 1 soalan ramalan. Ramalan apa ya? Ramalan SPM. InsyaAllah. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, jom kita tengok soalan nombor 1. Okey, tapi sebelum tu, untuk soalan bahagian A, cikgu akan guna istilah MV, RV, CV. Okey, siapa yang tak pernah dengar, MV ni adalah manipulated variable, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Pernah dengar kan? RV ni adalah responding variable, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. CV pula adalah constant variable, iaitu pemboleh ubah dimalarkan. Okey? So, kalau cikgu sebut pasal MV adalah benda yang kita ubah. Kalau cikgu sebut RV adalah apa kesan yang kita boleh nampak. Kalau cikgu sebut CV adalah benda yang sama atau tetap. Okey, ni awak kena ingat. Untuk bahagian A memang awak kena tahu MV, RV, CV dia. Okey? Okey, sekarang jom kita jawab soalan. Sebelum jawab kena baca dulu kan. So, soalan nombor 1, dia kata Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan asid etanoik dan larutan amonia ke atas lateks. Okey, keputusan eksperimen diambil selepas 30 minit diperhatikan. Okey, sekarang kita belajar baca gambar. Awak tengok kita ada dua gambar kan. Satu Rajah 1.1, yang bawah adalah Rajah 1.2. Okey, yang atas letak asid etanoik, yang bawah letak amonia. Okey, kita belajar baca atas bawah. Okey, atas ada lateks, bawah pun ada lateks. Sama betul? Next, yang atas ni jadi gumpalan lateks, yang bawah ni tiada perubahan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, yang kita ubah adalah asid dan amonia, betul? That's why cikgu tulis dia sebagai MV. Okey, apa yang sama? Yang sama tu cikgu buat warna pink, nampak? Atas bawah ada lateks kan? So, itu adalah kita punya CV. Yang hasil dia atau kesan dia adalah kita punya RV. So, maknanya daripada gambar awak boleh tahu apa MV, RV, CV awak. Okey? Okey, sekarang kita nak continue. Macam mana nak jawab soalan A, iaitu apakah pemerhatian anda ke pemerhatian anda ke atas lateks dalam eksperimen ini? Awak kena ingat cara jawab dia adalah, okey, kalau nak buat pemerhatian adalah awak kena tulis apa yang awak nampak sahaja dan awak bandingkan. Okey, cuba belajar tengok gambar tadi. Apa awak nampak? Okey, cikgu ada dua rajah, betul? Atas Rajah 1.1, Rajah 1.2. So, yang cikgu nampak Rajah 1 ada kumpalan. Cikgu nampak Rajah 1.2 tak ada perubahan. Tu yang cikgu nampak. Faham tak korang ni? So, cikgu boleh tulis dekat sini. Lateks dalam Rajah 1.1 menjadi gumpalan berbanding. You kena compare. Berbanding lateks dalam Rajah 1.2 tak ada perubahan. Kelas, kalau you buat macam ni, you dapat 1 markah. Senang tak? Maknanya pemerhatian ni, awak tulis apa yang awak nampak sahaja. Okey? So, kalau kita pergi tengok B pula. B pula adalah soalan inference. Soalan inference, cara nak jawab dia adalah pemerhatian awak tambah kerana. Okey, tadi pemerhatian awak kata Rajah 1.1 jadi gumpalan. Kenapa? Awak boleh jawab apa? Awak kena bagi reason. Contoh, awak kata kenapa Rajah 1.2 bila letak amonia tak ada perubahan. Kenapa letak asid ada jadi gumpalan?
Nah, maknanya inference ni you kena explain kenapa benda tu berlaku. Okay, you pilih salah satu. You nak explain pasal 1.1 ke? You nak explain pasal 1.2? Alright, you have to explain. So, contoh jawapan, awak boleh tulis lateks dalam Raja 1.1 jadi gumpalan kerana. Sebab asid yang kita tambah tu boleh menggumpalkan lateks. Senang kan? So, kalau buat macam ni je, awak dapat 1 markah. Senang kan? Okey, sekarang kita nak pergi soalan C. Soalan C, dia kata apakah pemboleh ubat bergerak balas? Okey, kalau bergerak balas dalam sains nama dia adalah RV. Kita tengok apa RV kita ataupun kita tengok soalan C2. Kalau di soalan tanya apakah pemboleh ubat dimanipulasikan, M. So, ini adalah MV. So, sekarang kita tengok balik dekat ayat ataupun dekat ayat atas tu kan. Ataupun dekat gambar. Apa yang kita kesan dia? Apa kesan dia? Warna hijau tu kan. Kesan dia adalah, ya betul, penggumpalan lateks. Satu jadi tergumpal, satu tak ada perubahan. Tak tergumpal. Okey, next. Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan yang kita ubah? Cuba tengok dekat ayat atas. Ada kan? So jawapan dia adalah asid etanoik dan larutan amonia. Senang tak? Senang kan? Awak macam ni je boleh dapat 1 markah, 1 markah, 2 markah. Kat sini je dah 4 markah. Kan? Okey, kita sambung dengan soalan D, iaitu dikata Raja 1.3 menunjukkan situasi di kebun getah. Selepas beberapa hari, lateks yang terkumpul dalam mangkuk didapati tergumpal. Mengapakah situasi ini terjadi? Pernah tak tengok orang toreh pokok getah? Kalau awak tengok, bila dia toreh tu, getah yang keluar tu dalam bentuk apa? Cecair ke pepejal? Dia liquid ke dia solid? Dia adalah cecair. Okey, dia dalam bentuk cecair. Alright, tapi kenapa selepas beberapa hari getah yang cecair tadi jadi pepejal, jadi tergumpal? Kenapa? Tadi kalau tengok dekat eksperimen yang kita buat yang page sebelah tu, dia kata kalau kita letak asid, dia jadi tergumpal, betul? Kalau kita letak amonia, dia tak tergumpal, maknanya dia kekal sebagai liquid. Soalan cikgu, kenapa boleh jadi pepejal? Adakah Cikgu Azhar yang pergi dekat semua ladang getah letak asid supaya dia jadi pepejal? Mesti letak kan. So, awak rasa mana datang asid tu? Mana datang? Kenapa dia boleh jadi pepejal? Mesti ada reason, mesti ada kaitan dengan kita punya teori tadi kan. So, dalam kehidupan seharian, macam mana getah tu boleh tergumpal? Mana datang asid yang menyebabkan dia tergumpal? Ada siapa-siapa tak yang tahu? Okey, kalau nak tahulah, sebenarnya asid tu datang daripada mana? So, kalau tengok jawapan dia adalah lateks ni terdedah kepada udara. Udara ni ada apa? Bakteria. So, sebenarnya bakteria tu yang keluarkan asid. So, bila bakteria tu kena dekat getah tu, dia akan keluar asid. So, bila lateks atau getah tu kena asid, dia akan jadi tergumpal, pepejal. Alright. So, kalau jawab macam ni je, awak dapat 1 markah. So, tambah soalan yang depan tadi 4. Kat sini jawab dapat 5/5. Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan nombor 2. Okey, sebelum tu kita ulang balik. Kita ada MV, apa yang kita ubah. Kita ada RV, apa kesan dia. CV, benda yang tetap. Alright, so kita baca soalan. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hal laju bendali terhadap tekanan dalam satu tiub venturi. Okey, kalau dalam ayat atas ni biasanya dia memang akan ada MV, dia akan ada RV. Awak rasa apa yang kita ubah sekarang? Kita ubah laju ke kita ubah tekanan? Ya, kita akan ubah laju MV. Kesan dia adalah dia punya tekanan. Alright, biasanya dalam ayat atas ni memang akan ada MV dan RV. So, memang you senang lah nak cari tu. Okey, sekarang kita belajar tengok gambar. Cikgu ada air masuk. Betul? Air masuk ke X, Y, Z. Okey, kalau tengok dekat X tu, tiub X ni dia besar. Betul? Lepas tu kita pergi air tu akan lalu ke tiub Y. Tiub Y tu kecil. Nampak tak? Alright. Lepas tu air tu akan pergi ke tiub Z. Tiub Z tu dia besar balik. So kita tengok yang atas tu. Kita ada paras air. Okey, kalau tengok dekat X, paras air dia tinggi. Dekat Q, paras air dia rendah. Dekat R, paras air dia tinggi sikit. Okey, awak tahu tak ni prinsip apa? Kita dah belajar nanti kata 5. Yes, this is prinsip Bernoulli. Okey, kita buat revision sikit lah. Okey. Awak pernah tengok tak pipe pipe getah? Okey, pipe getah. Okey, kita ada pipe getah yang atas dengan pipe getah yang bawah.
Okey, kalau paip getah yang atas tu kecil, paip getah yang bawah tu besar. Okey, pernah tak pergi Petronas yang paip getah dia yang halus tu? Lepas tu air dia macam mana? Tajam ke air dia slow? Air dia tajam kan? Air dia laju. Sebab boleh tengok kat sini, kalau paip tu kecil, air dia laju. Kalau paip tu atau getah tu besar, air dia akan keluar tajam tak? Tak kan? So, maknanya air yang keluar tu slow. Alright. So, tapi dalam konsep Bernoulli kata kalau hal laju tinggi, tekanan rendah. Kalau yang air paip besar tu, kalau hal laju rendah pula, maknanya laju dia rendah, iaitu dia slow, tekanan dia tinggi, dia terbalik. Sebab tu kalau tengok dekat sini, dekat X ni, kan dia besar. Sebab tu tekanan dia, apa? Dia besar kan? Bila besar, air dia laju ke slow? Air dia slow. Bila slow, tekanan dia tinggi. Sebab tu air dia naik sampai P, tekanan dia tinggi. Boleh? Kalau dekat Y, dia kecil ke dia besar? Yes, dia kecil. Bila dia kecil, air jadi slow ke laju? Yes, air jadi laju. Bila air jadi laju, tekanan dia rendah. Nampak tu? Sebab tu kat Q tu, paras air dia rendah. Boleh sampai sini? Dekat R, dia dah besar balik. Bila besar, air slow, tekanan dia apa? Tekanan dia tinggi. Alright. So, kalau kita tengok soalan A. Soalan A, nyatakan pemerhatian. Okey, cikgu dah ajar tadi. Cara buat pemerhatian adalah apa yang awak nampak sahaja dan bandingkan. Sekarang, apa yang awak nampak? X, Y, Z ke P, Q, R? Apa yang awak nampak? Okey, kalau awak tengok dekat gambar tu, awak nampak P tinggi, Q rendah, R tinggi sikit kan? Apa yang boleh tulis? Awak boleh tulis jawapan. Awak cakaplah, saya nampak paras air ya cikgu. Awak tulislah paras air. Paras air mana yang awak nak? Pilih satu. Kan, kalau ada perempuan awet 3 pun pilih satu nak jadi isteri kan. So, sekarang awak ada PQR, awak nak pilih yang mana? Contohlah, cikgu nak Q lah. Okey, apa yang cikgu nampak? Cikgu nampak paras air dekat tube Q paling rendah berbanding P dan R. Tu je cikgu nampak. Senang. Ataupun kalau awak tak nak pilih Q, awak nak pilih P lah. Kan? So, macam kayangan sikit kan. Awak cakaplah paras air di P lebih tinggi berbanding Q dan R. Faham tak? Maknanya you pilih satu, you compare. Okey? Faham tak ni? So, itu adalah untuk pemerhatian. Awak macam ni je dapat satu markah. Senang kan? Next, soalan B adalah dia kata nyatakan sebab. Sebab ni dia macam more to inference lah. Awak kena bagi reason. So, pemerhatian awak tadi tambah kerana. Tadi awak pilih Q kan? Kenapa awak pilih Q? Tadi awak cakap, kenapa awak pilih Q? Okey, tadi awak pilih Q kan? Awak cakap paras air dekat Q paling rendah. Kenapa dia rendah? Awak kena faham balik dengan konsep Bernoulli tadi. Kalau hal laju dia tinggi, tekanan dia rendah. So, just tulis macam tu je. Awak boleh tengok, biasanya inference atau sebab ni, jawapan dia ada kaitan dengan ayat dekat atas. Dekat ayat yang pertama tu. Sebab ayat MVRV tu kan. So, awak boleh kaitkan, awak cakaplah paras air di Q paling rendah kerana. Kaitkan dengan atas. Kerana hal laju bendalih yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. So, kan Y tu laju kan. Sebab dia kecil kan. Tiap Y kan kecil. So, air dia laju. So, bila air laju, tekanan rendah. Faham tak? So, ayat dia adalah paras air dekat Q paling rendah sebab apa? Kerana hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Senang kan? So, buat macam ni je, awak akan dapat satu markah. Alright? Okey, kita sambung dengan soalan C. C, dia kata nyatakan satu faktor yang ditetapkan. Cikgu dah ajar kalau tetap tu apa? MV ke RV ke CV? Yes, this is CV. So, sekarang apa yang sama? Cuba tengok gambar. Nampak tak apa yang sama? Kalau nak cakap saiz XYZ tu tak sama. Yang sama apa? Ya, betul. Saiz turus. Turus tu yang atas, PQR. Saiz dia sama. Alright? Ataupun you boleh cakap jenis bendali yang kita masukkan dalam tu. Alright, so buat macam ni je dapat satu markah. Okay, so kita sambung dengan soalan D. Dia kata nyatakan hubungan. Awak janganlah buat untuk mengkaji hubungan. Bukan. Kalau hubungan. Okey, tengok Dia kata antara tekanan dengan hal laju. So, tengok balik ayat yang dekat first tadi. Awak kena tahu siapa MV, siapa RV. Sebab apa? Alright, sebab cara nak buat hubungan adalah sama dengan hipotesis, iaitu jika MV, maka RV. So, kalau macam ni, soalan D ni, siapa MV awak? Hal laju ke tekanan?
Awak tengok balik ayat depan tadi. Yang atas kat soalan nombor 2 kan. Apa kita punya MV? Apa yang kita ubah? Yes, kita ubah hal laju. Apa kesan dia? Kesan dia adalah tekanan. Faham tak? So, kalau you buat jika tekanan, betul ke salah? Salah sebab tekanan tu awak punya RV. Faham tak ni? So, jawapan dia adalah this is your MV, this is your RV. So, you kena buat jika MV, maka RV. So, awak tengok balik dekat cikgu punya part selalu kecil, selalu besar ni kan. So, kalau awak nak apa? Hal laju tinggi ke hal laju rendah? Cikgu nak yang hal laju tinggi lah, biar tajam sikit. So, awak boleh cakap, jika hal laju bendalih bertambah, maka tekanan semakin berkurang. Macam itulah. Boleh? Ataupun jika hal laju tinggi, tekanan rendah. That's all. Tapi kalau awak tak letak bendalih, betul ke salah? Salah. Sebab dekat ayat tu, awak kena copy betul-betul. Sebab tajuk dia adalah hal laju bendalih. So, sebab tu awak kena buat jika hal laju bendalih. Maksudnya jika hal laju bendalih tinggi ke, maka tekanan rendah pun boleh. Alright? Bertambah berkurang pun boleh. Ikut ayat awak. Alright? So, macam ni je awak akan dapat 1 markah. Senang kan? Okey, kita sambung soalan E. Dia kata, berdasarkan rajah 2 tadi yang di atas tadi, cadangkan satu cara meningkatkan paras air di Q. Okey, awak tahu Q ni air dia paling rendah paras dia. Sebab apa? Sebab Y tu tiup dia kecil. Kan? Bila tiup kecil, air dia laju. Bila air laju, tekanan dia rendah. Betul? Sekarang ni soalan dia adalah macam mana kita nak naikkan Q tu? Kita nak naikkan air kat Q tu. Kita nak ubah apa? Kita nak air kat Q tu lagi tinggi daripada P konon kan. So, macam mana kita nak naikkan dia? Kalau nak naikkan tu, awak kena ubah dia punya apa? Yang kita ubah tadi apa? MV kan? Hal laju dia. You kena ubah hal laju. Macam mana kita nak ubah hal laju tu bagi slow? Kita kena bagi dia slow supaya dia tinggi kan tekanan dia. Faham tak ni? So, cara dia you boleh buat adalah kita besarkanlah tube Y tu. Kan? Bila besar, air tu slow. Bila slow, tekanan dia tinggi. So, paras air tu akan naik. Senang tak? Senang kan? So, buat macam ni je 1 markah. So, kalau boleh jawab daripada pemerhatian, sebab, CV, hubungan kan? Lepas tu yang soalan E, awak boleh jawab semua dapat 5/5. Senang kan nak dapat full mark? Senang tak? Senang kan? Okey, sekarang kita pergi soalan 3. Sebelum kita sama soalan 3, kita tengok balik. Kita ada MV, RV, CV iaitu apa yang kita ubah. RV apakah kesan, CV apakah yang sama. So, jom kita baca soalan 3. Dia kata, Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji saiz marmar terhadap kadar tindak balas. Eksperimen diulang dengan menggantikan ketulan marmar dengan serbuk marmar. Okey, cuba tengok ayat yang atas ni. Cikgu ubah apa? Cikgu ubah saiz marmar ke? Cikgu ubah kadar tindak balas? Awak kena tahu apa yang kita ubah. Faham tak? Awak kena tahu apa yang kita ubah. Contoh kan macam yang eksperimen jantina tu kan. Kita ubah apa? Kita ubah jantina. Tapi kesan dia adalah kadar intan nadi. Faham tak? Sekarang dalam eksperimen, cikgu ubah saiz marmar ke cikgu ubah kadar tindak balas? Yes, betul. Cikgu ubah saiz marmar. So, awak kena tahu MV, awak akan dapat RV. Alright? So, bila MV RV awak betul, banyaklah soalan awak akan betul. Alright? So, kita belajar itu untuk ayat. Okay? Sekarang kita nak belajar baca gambar. So, kalau tengok dekat sini, awak kena belajar baca gambar sebelah-sebelah. Contoh dia macam ni. Nak baca, 1, cikgu letak ketulan. 1, cikgu letak serbuk. Alright? Next, cikgu ada kelalangkun. Sana pun ada kelalangkun. Cikgu ada asid. Sana pun ada asid. Sama tak? Sama. Cikgu ada besen. Sana pun ada besen. Cikgu ada air. Sana pun ada air. Cikgu ada burette. Sana pun ada burette. Alright? Nampak tak apa yang kita ubah? Kita ubah 1 ketulan, 1 serbuk. Alright? So, itu adalah untuk gambar. Sekarang kita nak belajar baca jadual pula. Okey, kalau tengok dekat jadual, dia kata gas yang dibebaskan dikumpul dalam satu burette dan isi padunya direkodkan dalam jadual 1. Dia bagi awak masa, biasanya cikgu akan cakap kiri MV, kanan RV kan. Tapi dalam kes ni kelas, yang kita ubah adalah 1 ketulan marmar, 1 serbuk marmar. So, this is our MV. Betul? So, apakah RV cikgu? Yes, this is my RV iaitu isi padu gas yang terkumpul. This is my RV. Alright, sekarang kita belajar baca data.
Cikgu ada masa kosong, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Cuba tengok ketulan marmar. Sampai 180, isi padu gas dia baru 17. Tapi kalau kita guna serbuk yang maknanya saiz dia kecil, dia punya isi padu dah naik sampai 30. Nampak tak? So, you kena belajar baca data. Alright? So, kalau tengok dekat soalan A, soalan dia tanya, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ni. Kalau soalan tanya, pemboleh ubah bergerak balas, dia apa? MV ke, RV ke, CV? Yes, dia adalah RV. Kalau soalan A2, dia tanya apakah pemboleh ubah yang ditetapkan? Yes, awak kena ingat tetap adalah CV. Sekarang ni kita tengok balik dekat jadual paling senang. Apakah cikgu punya RV? Salin je balik. Senang je yang cikgu highlight tu kan. So, tulis je balik isi padu gas yang terkumpul dalam unit CM3. Alright, kalau buat macam ni je dapat 1 markah. Senang kan? Next, apakah pemboleh ubah yang ditetapkan? Apakah CV kita? Apakah yang mesti sama? Nampak tak cikgu dah highlight warna pink tu? Semua benda yang sama kan? So, apa yang mesti sama? Kalau tak sama, tak valid. Yes, yang paling awak tak boleh jadikan alat radas sebagai yang sama. Maknanya burette tak boleh, besen tak boleh, kelalangkun tak boleh. Sebab itu adalah radas sahaja. Alright? Faham tak ni? So, sekarang yang mesti sama adalah pasal asid. Apa yang mesti sama pasal asid? Dia punya isi padu ke? Dia punya kepekatan ke? So, dekat sini yang mesti sama adalah kepekatan asid hidroklorik. Maknanya dia mesti sama pekat lah. Baru dia valid eksperimen ni. Next, kita pergi soalan B. Soalan B dia kata nyatakan hipotesis. Cikgu dah ajar hipotesis adalah sama dengan hubungan, iaitu jika MV maka RV. Tapi cikgu perasan ada juga yang suka guna semakin-semakin. Biasanya kalau dia data dia dua-dua nombor, awak boleh guna semakin-semakin lah, better pun. Alright, so kalau hipotesis sama ada awak nak guna MV RV dekat ayat atas ataupun dekat jadual. Alright, contohlah cikgu nak guna yang dekat jadual. So, cikgu boleh guna semakin atau jika MV maka RV lah. So, kalau macam ni, cikgu buat semakin kecil saiz marmar, semakin tinggi isi padu gas yang terkumpul. Nampak tak ada 30 kan? Awak tak boleh buat jika serbuk marmar, maka isi padu 30. Tak boleh. So, awak tak boleh bagi nombor. Maknanya kalau dia dua-dua nombor, you kena bagi dia punya conclusion. Contoh, kalau kita guna serbuk, isi padu dia lagi banyak. Macam tu. Faham tak? Faham tak ni? So, kalau guna ketulan, isi padu sikit lah. Kan? So, ataupun you nak guna MVRV yang dekat ayat atas sekali. So, you boleh buat semakin kecil saiz marmar. Nampak tak warna kuning cikgu highlight tu? Saiz marmar tu semakin tinggi kadar tindak balas. Kalau you nak guna hipotesis untuk ayat, you buat untuk ayat. Kalau you nak buat jadual, ambil MVRV jadual. Faham tak sini? Awak tak boleh combine dia. Boleh? Okey, so kalau macam ni, awak betul, awak akan dapat 1 markah. Okey, kita sambung soalan C. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Tu dah terkeluar dulu. So, kalau tengok dekat sini, kita buat revision sikit. Ada 5 faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kadar tindak balas. Pertama adalah suhu, kedua saiz bahan, ketiga kepekatan, keempat kehadiran mangkin, kelima tekanan. Paling senang nak ingat adalah pasal masak lah. Contoh cikgu nak masak sup ayam. Kalau cikgu nak masak sup ayam, suhu dia macam mana? Maknanya cikgu nak buka api besar ke api kecil senang masak? Api besar kan cepat masak. So, suhu dia mesti tinggi. Faham? Yang kedua adalah saiz bahan. Maknanya cikgu nak potong ayam tu macam mana? Saiz besar ke saiz kecil? Cikgu nak bagi dia cepat masak. So, kita potong saiz kecil-kecil, betul tak? So, itulah yang kedua saiz bahan. Yang ketiga adalah kepekatan. Macam mana cikgu nak bagi sup ayam cikgu cepat masak? Mungkin cikgu kurangkan air. Baru cepat masak. Yang keempat adalah kehadiran mangkin. Yang kelima adalah tekanan. Maknanya kalau cikgu nak masak sup ayam, cikgu guna pressure cooker iaitu periuk tekanan tinggi. Dia lebih cepat masak. Kalau compare cikgu guna periuk biasa lah. Okey, tapi nak lagi cepat, beli kedai lah. Cepat. So, soalan dia. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ni? Okey, antara 5 yang cikgu cerita pasal tadi, ketulan dengan serbuk tu yang mana? 1 ke 2, 3, 4, 5? So, jawapan dia adalah nombor 2. Yes, so jawapan dia adalah saiz bahan. So, buat macam ni je, you akan dapat 1 markah. Senang tak? So, kita pergi soalan last. Untuk soalan 3, soalan D. Namakan gas yang terkumpul di dalam diuret. Okey, kalau nak tahu, marmar adalah kalsium karbonat.
Okey, karbonat kan. So, gas yang keluar adalah gas karbon dioksida. So, 1 markah. So, kat sini je you akan dapat 5/5. Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan nombor 4. Dia kata, Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perhubungan antara jisim, objek dan inersianya. So, kalau tengok kat sini, apa yang kita ubah? Yes, kita ubah jisim dan kesannya adalah inersia. Alright, so kita belajar gambar. Alright, kita belajar tengok gambar. Cikgu ada beban 50 gram, cikgu ada beban 10 gram. So, dua-dua ni cikgu tolak dan dia akan berayun. So, ni adalah dia punya tali atau benang. Alright, sekarang kita belajar baca jadual. Dia kata keputusan yang diperoleh dicatatkan dalam jadual 2. Cikgu ada jisim beban, cikgu ada tempoh, objek berayun sehingga berhenti dalam kurungan minit. Cikgu dah ajar kalau di jadual, sebelah mesti MV, sebelah mesti RV. Alright, okey, sekarang kita belajar baca jadual. Alright, dia kata kalau cikgu guna beban 50 gram, dia ambil masa 9 minit. Kalau cikgu guna beban 10 gram, dia ambil masa 5 minit je berhenti. Awak faham tak pasal inersia ni? Konsep dia, dia motor kenderaan lah sebenarnya, contoh kan. Tak semestinya kenderaan, tapi paling senang aplikasi inersia you boleh tengok dalam kenderaan lah. Okey, tapi dalam makmal, kita tak adalah guna kenderaan macam lori dengan motor. Sebab kalau ikut pengalaman kita kan, contoh ada seorang bawa lori, seorang ni bawa motor. Lepas tu diorang bawa kelajuan yang sama. Dulu bawa 100. Lepas tu cikgu suruh break. Wah, gempaan cikgu suruh break kan. Sebelum cikgu suruh break, diorang dulu break. Tapi siapa yang berhenti dulu? Motor ke lori? Ya, motor sebab dia ringan. So, maknanya kat sini, kalau lagi ringan, alright, lagi ringan, dia lagi cepat berhenti. Tapi kita tak bolehlah bawa masuk, lori dengan motor dalam makmal, kan? Sebab tu cikgu hanya gantikan dia dengan bola je. Berbola 50 gram dengan 10 gram. So, tak adalah rosak makmal kita tu kan. So kalau tengok kat sini, faham tak konsep dia? So, kalau tengok kat sini, soalan A, dia kata nyatakan pemerhatian. Cikgu dah ajar pemerhatian adalah benda yang awak nampak sahaja. Sekarang ada 2. Pilih satu, awak nak mana? Awak nak 50 gram ke awak nak 10 gram? Kalau cikgu nak yang berat lah kan. Okay. So, apa yang awak nampak? Awak nampak kalau tempoh untuk beban 50 gram, dia ambil masa lebih lama berbanding 10 gram. So, buat ayat. So, kalau tulis macam ni, tempoh objek beban 50 gram berayun sehingga berhenti lebih lama berbanding beban 10 gram, awak akan dapat 1 markah. Maknanya ada 2, you compare. You tengoklah siapa yang lebih kan. Lepas tu awak bandingkan. Dah 1 markah. So, next adalah inference. Cikgu dah ajar inference adalah pemerhatian awak tadi tambah kerana. Awak cakap, kalau beban 50 gram, dia lagi lama. Kenapa? Cara dia, biasanya jawapan inference ada dekat atas sekali. Dekat atas ni biasanya kita punya teori lah. So, apa kaitan dia? Kenapa beban 50 gram lagi lambat berhenti? Kenapa motor tadi yang 10 gram lagi cepat berhenti? So, dia ada kaitan dengan jisim, objek dan inersia. Alright, so you kena kaitkan. So, you boleh jawab, tempoh objek beban 50 gram berayun sehingga berhenti lebih lama kerana. Sebab apa? 50 gram kan berat kan? Kerana objek berjisim besar mempunyai inersia yang lebih besar. Alright, kalau jawab macam tu je, awak akan dapat 1 markah. Alright? Senang tak sampai sini? Boleh cikgu proceed tak? Soalan C pula, dia kata nyatakan pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 2. Satu, dalam ni soalan dia. Satu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Awak kena ingat manipulasi ni apa? MV ke RV ke CV? Yes, this is my MV. Sekarang ni belajar tengok jadual. Apa yang kita ubah? Apa MV kita? Yes, sama ada you boleh tulis jisim beban, gram ataupun you boleh tulis apa dia? Jisim, objek. Okey, mana-mana pun boleh. Awak akan dapat 1 markah. Next, soalan C2. Pemboleh ubah dimalarkan. MV ke RV ke CV? Yes, dimalarkan adalah CV yang sama. Apa yang masih sama? Ya, yang masih sama adalah dia punya panjang tali. Tak bolehlah satu panjang, satu pendek. Sebab yang kita nak bezakan adalah dia punya jisim. Alright, so kalau macam ni je, you akan dapat 1 markah. Senang? So next, kita pergi soalan D, iaitu apakah definisi secara operasi bagi inersia? Biasanya nak jawab definisi secara operasi, awak kena copy atau salin ayat selepas perkataan bagi. So, awak kena copy perkataan inersia. So, apakah inersia? Inersia adalah ataupun ditunjukkan oleh tempoh
yang diambil oleh beban untuk berhenti berayun. Macam tu je, you akan dapat 1 markah. Senang. So, kat sini je you akan dapat 5/5. Alright. So, dah habis untuk hari ni bahagian A. So, cikgu harap you boleh jawab soalan MV, RV. You boleh kenal MV, RV, CV. You boleh buat pemerhatian. You boleh buat hipotesis, hubungan. Alright. So, inference macam nak kaitkan dengan teori dekat atas. Dan cikgu harap you boleh apply teknik yang cikgu bagi ni dalam SPM. Sebab dia macam senang sikit kot kan. So cikgu harap you boleh jawablah soalan dengan mudah dan betul. Alright. So itu saja untuk hari ni. So bagi siapa yang belum like dan subscribe channel cikgu, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azhar Zakiah binti Mat Salleh untuk mempelajari tajuk sains ramalan yang lain. Okey semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.